Dakwah baginda dipersenda. Mereka meletakkan jari mereka dalam telinga dan mengambil pakaian untuk menutup wajah mereka. Wahyu Allah diterima. Buatlah kapal dengan wahyu daripada kami, dengan perhatian daripada kami. Bahtera dibina jauh dari lautan. Apakah reaksi mereka ketika Nabi Nuh mula membina bahtera? Jizri, daerah subur di lembah Mesopotamia. Tamadun awal manusia ribuan tahun sebelum Masihi ditemui sekitar lembah subur itu. Jizri mewarisi kesuburan Mesopotamia. Kesuburan itu disumbang oleh aliran sungai Tigris yang bersejarah. Saya dah pun bersiap sedia untuk ke Tigris sebab Tigris ini memang dalam sejarah pun begitu hebat sekali ya, sebab dia melintasi pelbagai negara. Jadi tak sabar untuk melihat bagaimanakah hebatnya tinggalan sejarah sungai Tigris. Pagi ini kami dibawa ke tebing sungai Tigris yang mengalir seawal tamadun manusia di lembah Mesopotamia. Tigris atau Dajlah merakamkan pelbagai sejarah. Inilah sungai Tigris yang sebenarnya melintasi 4 negara, iaitu Turki, Syria, Iraq dan Iran. Sama seperti sungai utama dalam sejarah dunia, sungai Tigris berfungsi sebagai medium pengangkutan utama, sebagai lembah pertanian, sebagai sumber jana kuasa dan juga sebagai medium pengembaraan. Pecahan sungai Tigris merentasi daerah Jizri sebelum mengalir masuk ke negara Syria. Aliran itu menyumbang pada kesuburan bumi Jizri serta sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Penduduk Jizri begitu obses dengan sejarah Nabi Nuh alaihi salam di tempat mereka, hinggakan permukaan tanah tinggi ditafsir sebagai wajah baginda. Judi'nin Çeko kısmı. Yang nampak hujung tu itu Bak, Gunung Hazreti Judi. Nuh Aleyhisselam kendisi bak. Nuh Aleyhisselam o. Dia kata itu adalah Nabi Nuh punya bayang-bayang. Nabi Nuh punya bayang-bayang sebenarnya. Itu hidung dia tinggi, dia işte tengah baring. Orada bir tane şey var, açıklık var. Gördün mü? İşte orada. Jadi dipercayai bahtera Nabi Nuh tu terdampar di paling bawah sekali hujung tu. Dakwaan itu berdasarkan kepercayaan semata-mata. Tidak ada dalil sahih ataupun kajian saintifik yang mengesahkannya. Apa yang pasti, Al-Quran menegaskan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dalam tempoh yang panjang. Kita baca dalam Al-Quran, Allah menggambarkan falabitha fi qaumihi alfasanatin illa 50 aman. Dakwah Nuh kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50. Ini satu uslub, satu gaya bahasa dalam bahasa Arab, dipanggil sebagai uslubul istisna. Jadi 1000 kurang 50 berarti 950 tahun. Selama 950 tahun baginda berdakwah, namun umatnya tetap mensyirikkan Allah. Kami temui tapak penyembah api, tinggalan silam penghuni Jizri di tebing sungai Tigris. Seribu tahun selepas Nabi Adam alaihi salam dijemput ilahi, manusia mula mensyirikkan Allah. Lalu Nabi Nuh alaihi salam diutus menyeru kembali kepada ajaran tauhid selama 950 tahun. Kita dapat lihat dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan kisah Nabi Nuh ini berdakwah, mengajak umat itu untuk menjauhi tagut, wajtanibu tagut, menjauhi tagut, dan kemudian mengajar mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia.
dan menyuruh mereka untuk mentaati, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, menjauhi perbuatan syirik, iaitu penyembahan selain daripada Allah SWT. Majoriti penduduk Jizre hari ini berbangsa Kurdi, beragama Islam dan bermazhab Syafi'i. Budaya Turki dan Arab bercampur dalam kehidupan harian mereka kerana hampir dengan sepadan Syria dan Iraq. Ada macam kan dia nak bawa kita pergi ke sungai. Dia kata dekat sungai tu ada macam kastel cantik juga kat tepi sungai tu. Kita boleh tengok. Abdullah Yasin membawa kami ke sebuah tinggalan lama didakwa berusia lebih 1000 tahun di tebing Sungai Tigris. Istana Jizre tinggalan kerajaan sebelum Islam. Ia pernah dibaik pulih beberapa kuasa besar, antaranya Rom Timur atau Bizantin. Agama lama bangsa Kurdi diamalkan di istana itu. Taşlar bazalt taşı. Cudi 20.000 yıl önce bunları fışkırtmış buraya. Volkanik dağ. Volkanik. Ini daripada batu vulkanik. İşte bu bina bununla yapılmış. Jadi batu-batu ni semuanya daripada atas gunung tu dia bawa untuk buat kastel ni. Terdapat 14 buah gunung berapi di Turki. Sebahagian besarnya meletus ratusan tahun sebelum Masihi. Kerajaan awal di Jizre menggunakan batu-batu gunung berapi untuk membangunkan istana itu. Bu aslan Sasanilerin güç simgesidir. Kat situ kan ada logo singa. Singa tu adalah simbol kekuatan ataupun simbol kerajaan dia waktu dulu. Lembah Mesopotamia mengubah cara hidup manusia dari berburu kepada bertani, seterusnya membentuk kerajaan. Sememangnya, jika ada sungai besar, di situlah ada tamadun manusia. Termasuklah di Lembah Tigris ini yang saya temui sebuah istana lama berusia lebih 1000 tahun. Ia pernah digunakan sebagai pusat pemujaan mereka yang menyembah api sebagai Tuhan. Siapa pemilik sebenar Istana Jizre tidak dapat dipastikan kerana kemunculan kerajaan silam bersilih ganti. Tetapi fungsinya sebagai tempat pemujaan jelas kelihatan sehingga ke hari ini. Ini tengah tempat api yang penuh memang sentiasa ada api tu disembahkan dalam ni. Sabahleyin kadın, erkek, çoluk çocuk ellerinde yemek geliyorlardı buraya. Waktu pagi-pagi semua lelaki perempuan budak-budak datang bawa makanan kat sini. Bu yemekleri şu karşıdaki pancurlara buraya gider. Karşıda. Koyuyorlardı. Hep beraber 7 kere dolanıyorlardı. Dia letak makanan dia dekat sini dengan kat situ, kemudian dia berpusing untuk bersemayam. Penduduk Jizre ketika itu menganut agama menyembah api atau Zoroastrianism, sebuah agama purba. Mereka mengelilingi api yang tidak pernah padam. Kürtçe Orang dulu dia pun 7 kali. Zerdeşt'in Tapi dalam bahasa Kurdi dengan Zerdüşt'ün kitabından parçalar okuyorlardı. Agama menyembah api itu kekal hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Ia telah diamalkan dalam Empire Parsi. Empire Parsi pula pernah menguasai lembah Mesopotamia. Oleh itu, penduduk Kurdi di Jizre turut menganutnya. Agama menyembah api dikatakan sebagai agama lama. Berkemungkinan ia wujud selepas zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini yang kedua, api yang kedua. Jadi api yang pertama yang kat bawah tadi. Burası tövbe yeriydi. Ini untuk orang dia bertaubat. Kedua, atas ini sebenarnya ada satu lagi untuk orang imam duduk dekat atas api. Dipercayai agama menyembah api itu lahir selepas zaman Nabi Nuh alaihi salam kerana umat Nabi Nuh menyembah berhala yang menyerupai 5 orang soleh. Dalam surah Nuh Allah menggambarkan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wasaru istikbara, bahawa sifat kaum yang didakwah oleh Nabi Nuh ini, mereka meletakkan jari mereka dalam telinga
dan mengambil pakaian untuk menutup wajah mereka kerana penghinaan yang diberikan kepada Nabi Nuh itu. Tindak balas itu sebagai protes untuk meneruskan amalan menyembah berhala yang diwarisi sekian lama. Dengan anggapan Nabi Nuh ingin memecah belahkan kaum mereka, iaitu mereka telah mula menyembah patung yang digambarkan dalam surah Nuh tadi, iaitu Wud, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Tiba-tiba Nabi Nuh datang untuk betulkan, tidak, ini bukan Tuhan kamu, ini merupakan tempelan-tempelan yang dibawa oleh syaitan untuk menyesatkan kamu kembali kepada Allah. Tapi itulah buatan mereka, iaitu tidak menghiraukan, malahan melakukan buatan-buatan penghinaan untuk Nabi Nuh AS. Umat Nabi Nuh AS yang enggan meninggalkan amalan menyembah berhala tidak menaiki kapal baginda. Mereka tenggelam dalam banjir besar. Kastel ni sebenarnya dibuat berbentuk kapal. İşte geminin dar küçük kısmı burası. Jadi kapal yang hujung tu ini hujung kapal ni. Dia lebih besar Evet. sana. Golongan penyembah api mengetahui tentang kapal Nabi Nuh setelah peristiwa banjir. Jelas, agama menyembah api wujud selepas zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikenali sebagai seorang rasul yang sangat taat kepada perintah Allah. Bagaimanakah sikap dan penerimaan baginda sebaik diperintahkan oleh Allah untuk membina bahtera? Allah SWT menyuruh Nabi yang mulia ini untuk membangunkan kapal, iaitu Allah menyuruh untuk membangun kapal, membina kapal ini supaya menyelamatkan orang-orang beriman. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran, iaitulah dalam firman-Nya, anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal dengan wahyu daripada kami, dengan perhatian daripada kami. Nabi Nuh alaihissalam membina kapal dengan panduan daripada Allah. Baginda tidak pernah membina kapal atau bahtera sebelum ini. Malah baginda tidak mengetahui akan berlaku banjir besar yang mengerikan. Umat Nabi Nuh jelas menolak dakwah yang disampaikan baginda dan selesa dengan kemaksiatan. Namun, apakah reaksi mereka ketika Nabi Nuh mula membina bahtera? Nabi Nuh adalah seorang Nabi Allah Taala yang dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Maka bila Allah Taala mewahyukan kepada baginda, maka Allah mengajar kepada Nabi yang mulia ni, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Hendaklah engkau menunaikan janji, menunaikan perintah aku, wahai Nuh alaihissalam, tanpa perlu mempertikaikan apa yang mereka katakan. Kerana orang-orang yang ada pada zaman Nabi Nuh itu menganggap ini perbuatan orang gila. Bagaimana nak dia buat kapal di tengah-tengah daratan, lautan sangat jauh. Penghinaan terhadap baginda semakin menjadi-jadi. Malah, ia lebih buruk berbanding ketika baginda mula berdakwah pada kaumnya. Nabi Nuh dikatakan tidak siuman kerana membuat kapal di tengah-tengah daratan. Namun cacian dan hinaan yang dilempar tidak pula menghentikan kerja-kerja baginda. Hakikatnya, umat Nabi Nuh sendiri tidak pernah melihat kapal seperti yang dibina oleh baginda. Jadi Nabi Nuh AS adalah yang pertama membuat kapal sebenarnya, kerana datang dari Allah itu menggambarkan anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Hendaklah engkau membuat kapal, wahai Nuh, dengan perhatian kami, dengan perintah kami, dengan wahyu daripada kami. Di manakah lokasi sebenar baginda membina kapal itu tidak dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Ilmuwan Islam juga tidak dapat menentukan lokasinya secara tepat. Ia mungkin dibina di lembah Mesopotamia yang melibatkan sempadan negara Iraq, Kuwait, Turki dan Syria. Nabi Nuh diuji dengan perintah membina kapal, sedangkan baginda tidak pernah tahu cara membuat kapal sebelum itu. Baginda juga tidak dijelaskan tujuan membuat kapal sebegitu besar di tengah daratan. Sedangkan pencaturan yang sedang berlaku di situ adalah perintah daripada Allah Taala. Maka Nabi Nuh AS tidak mempertikaikan sedikit pun suruhan Allah itu, dan Allah telah menjelaskan bahawa Nabi ini fala ni'mal mujibun,
seorang yang sangat patuh dan taat pada perintah Allah SWT, walaupun hukum logik akalnya menafikan kebenaran keperluan membuat kapal di tengah-tengah daratan itu. Kesabaran dan ketabahan Rasul Ulul Azmi tidak setanding insan biasa. Nabi Nuh alaihi salam menyempurnakan perintah membina kapal atau bahtera. Setelah siap, baginda menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya. Kami mengenali lebih dekat komuniti Kurdi di pusat Bandar Jizre. Membuat kilim atau permaidani tradisi turun-temurun wanita Kurdi di Jizre. Majlis Perbandaran Jizre mewujudkan pusat latihan membuat kilim khusus untuk remaja di bandar itu. Ia bagi memastikan kesinambungan budaya Kurdi dipertahan. Seramai 50 pelatih belajar sambil bekerja di pusat itu. Syarat kemasukan hendaklah berusia 15 tahun ke atas. Elif Irul, 23 tahun, pelajar di Universiti Awam. What you study in university? Nurse. Nursing. Nursing. Yes. Oh, so Good item. you want to work in hospital? Hospital, yeah. Okay, but Inshallah. while waiting for the work, so you work here. Yes, yes. Is it difficult to do this? Difficult? Difficult, yeah. So you work here to help your family? Yeah. Yes, AISS. Technician? In Jizre. Keutamaan peserta pusat ini diberi kepada golongan yang kurang berkemampuan. Mereka dibayar gaji hari beserta faedah-faedah lain. Peserta dapat menguasai kemahiran serta wang untuk membantu keluarga. Any problem with your hands because you work hard? Yeah, first time my hands and Bleeding. so I guess, yes. After that we can do this. Tangannya pernah luka semasa di peringkat awal, lama-kelamaan masalah itu dapat diatasi. Pusat ini juga memberi ruang kepada golongan kurang upaya mengembangkan bakat mereka. Antaranya, Filizabe berusia 20 tahun yang mempunyai masalah bercakap sejak lahir. Namun dia mempunyai kemahiran serta keyakinan diri yang tinggi. Filizabe dikatakan cepat menguasai teknik membuat kilim walaupun baru 6 bulan menyertai pusat latihan itu. Oh, tinggal dia okey. She knows. I'm 5 finish it. Wow, very fast. Thank you. Oh, very good. Thank you. Dalam tempoh setahun, pelatih-pelatih pusat ini sudah boleh menghasilkan permaidani mereka sendiri. Mengikut tradisi masyarakat Kurdi pada zaman dahulu, wanita yang ingin berumah tangga harus memiliki kemahiran untuk membuat permaidani dan juga menjahit. Namun sekarang nampaknya semakin terhakis tradisi itu, jadi ada pusat latihan yang mewujudkan peluang untuk mereka mengasah kreativiti dan juga membantu keluarga dengan menjual permaidani yang dihasilkan. Dan seperti ini, kalau terjual mampu mendapat pulangan sehingga 200 lira ataupun lebih kurang RM180. Hasil jualan permaidani akan dikembalikan kepada Majlis Perbandaran Jizre untuk menampung kos pengurusan pusat latihan itu. Masyarakat Kurdi Jizre menikmati kehidupan lebih baik di bawah pentadbiran Turki.